Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pelajaran kita di muka surat 115. Sekalipun atas ke bawah tak tahu dah tu lagi tak tengah bawah. Sekalipun berkata kita, okey, betul tak? Sekalipun berkata kita akan bahawasanya tak dapat tiada daripada masuk api neraka oleh mereka yang menghendaki Allah Ta'ala memasukkannya daripada mengerjakan dosa besar kepada keluar ia daripadanya dengan sebab syafaat atau lain. Makna dia sekalipun kita berkata, hasil daripada pengetahuan kita, daripada huraian yang lepas dah tu, gapo hak boleh kita katanya lagu ni. Bahawa orang-orang yang mengerjakan dosa besar, orang yang buat dosa besar. Dosa besar ni lagu mana? Dosa yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dalam bentuk ancaman ataupun benda yang Tuhan sebut secara terang. Mengharamkan benda tu, mengharamkan benda ni. Contohnya, arak judi apa semua tu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak judi penuh nasi apa semua tu ialah rijsun, barang kotor, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhinya. Itu dosa besar lagu tu dah. Atau boleh sebut wala taqrabuz zina dalam ayat lain pula. Janganlah kamu menghampiri zina. Mana zina tu dosa besar tu. Kalau Tuhan sebut cara terus terang. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mengupak antara satu sama lain. Jadi mengupak dosa besar. Dah. Itu contoh dia. Jadi Imam Az-Zahabi dia ambil inisiatif dia. Dia kumpul sebanyak mana hak sebut dalam Quran hadis tu. Dia peripun-peripun ada 70 lebih. Dia beri nama kitab dia Al-Kabair. Ada terjemuh kot Melayu tu. Dosa-dosa besar. Kalau pergi beli tu boleh baca. Jadi dalam dia hipun 70 lebih tu dia berdasar kepada tadilah. Supaya orang boleh tahu. Dia sebut dosa besar tu. Gapo dia dah. Duk rata-rata dalam Quran setengah, dalam hadis setengah. Jadi Imam Zahabi ni, dia kutip semua dia peripun. Dia buh dalam satu buk. Nama dia, kut bahasa Arab dia, Al-Kabair. Kalau kut Melayu, dosa-dosa besar. Sebanyak mana? 70 lebih. 70 lebih. Gapo 70 lebih tu? Dia startnya dengan bersyirik kepada Allah. Naik-naik togi, semua makan harta anak yatim, mengupak, zina, curi, minum arak. Dan tak bayar zakat. Jadi dia peripun semua tu. Menyebarkan hadis palsu. Ada dalam tu juga. Mencaci sahabat. Jadi kalau kita di masjid ni ada baca dulu. Kitab dulu. Lama dulu. Jadi dia peripun tu menyebabkan kita boleh tahu tu dosa besar. Bila buat dosa besar, inilah yang disebut oleh depan kita ni, tuan kita, akan dimasukkan dalam neraka. Bukan kata buat dosa besar tu masuk neraka selalu. Tapi kerana dosa besar tu bila dah ipun, timbang mari di padang mahsyar seksa, sebelah alik dosa besar ni dia letak sebelah cepi alik kiri, dia letak pahala kita sebelah alik kanan, congik jadi berat dari dosa besar. Jawab dia masuk neraka dulu. Itu sipir dia. Tapi kalau Tuhan nak ampun, Nabi kita beri syafaat tu cerita lain. Kita tak boleh harap. Tak boleh harap lagu tu. Biar dosa banyak pun. Kalau Tuhan nak ampun, duduk situ. Tak boleh duduk situ. Kita duduk dengan hadap kata. Sebabnya Nabi royak lagu tu. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa isyatir radiyah.
Siapa dia berat timbangnya alik apa? Alik hak benda baik. Insyatir radiyah, boleh duduk di bawah keredaan Allah. Wa man khaffat mawazinhu, siapa dia rengi alik hak buat benda pahala ni berat alik dosa, fa ummuhu hawiyah, sudah dia masuk neraka. Itu sipi dia. Lepas tu tentukah masuk neraka, tentukah masuk syurga? Dak. Tuhan royak sipi. Nak nentu masuk neraka, masuk syurga, dia pula seksaknya. Jatuh hukum, tak? Jadi gapo dia royak lagu tu, dia suruh kita ni cedel ni, jangan nanti Nabi beri syafaat, jangan nanti dia pun. Kita perbanyakkan dulu pahala, jangan buat dosa. Atas sipi itulah tuan kita ni kata, buat dosa, kita boleh kata dia akan masuk ke dalam neraka. Lepas masuk neraka tu lagu mana? Kemudian jika Allah kehendaki, kalau Tuhan tu tilik kelih, berapa lama duduk dalam neraka tu cukup tempoh dia, mereka ini akan keluar daripada neraka dengan sebab syafaat pertolongan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh tolong recommend. Syafaat ni kalau kok bahasa barunya ialah recommendation. Tolong recommend sikit. Tu bahasa kita. Tak nak minta kerja jumpa orang besar, buat surat recommend sikit. Recommend tu bahasa orang putih recommendation. Kita Nabi pun tolonglah beri syafaat. Tapi macam sebut tadi, jangan kita nanti harap nak suruh Nabi tolong kita, sebab Nabi pun dia kelih butir mata juga. Kalau duduk atas dunia ni tak berapa madu dengan dia. Tunjuk sayang Nabi tu mengikut cara kita, dia tak tolong. Tunjuk sayang Nabi, kata tu kat sayang Nabi, tapi buat tak serupa dengan Nabi. Baik tu gak sayang ke Nabi. Nabi kata, aku tidak suka sayang lagu tu. Aku suka sayang man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa dia yang menghidupkan sunnah aku, barulah orang tu dipanggil orang sayang kat aku. Tak. Dia tidak kata siapa dia baik kat aku, siapa dia buat maulud acak kali kat aku, maka dia sayang kat aku. Tak. Man ahya sunnati, siapa dia periduk sunnah aku. Sunnah ni apa? Segala hak Nabi buat tu kita buat. Hak Nabi tak buat jangan buat. Sebab tu amu nak sebut sekali lagi, kalau ada orang mai royak, dia kata ni amu nak siapa ni amu boleh terima daripada daripada habis sikit-sikit satu bacaan, bacalah pagi sebanyak ni, bacalah petang sebanyak ni, kita boleh terima, tapi jangan sekat habis tu saja, acu lonjok lagi sikit lagi, siapa kau ke Nabi. Faham tu tak? Tapi tak, demo ni buat marah, ambo terima sekat habis ni. Lepas tu kita duk ukur, Nabi tu ajar lagu ni. Betul lah dia suruh baca ayat Quran. Dia amal laqad ja'akum rasulun. Memang boleh amal ayat Quran, tapi dia sebut dengan bilangnya tu. Bacalah laqad ja'a ni 41 kali, nescaya kamu jadi gini. Nabi tak gaji royak lagu tu. Salah kau baca laqad ja'a ayat Quran kan. Orang baca ayat Quran pun marah. Dia pergi kona kau tu. Ni jenis orang tak faham. Kita tidak marah dia nak baca. Dia nak baca Quran petang tak apa. Tapi dia pergi sebut baca goni boleh goni. Tu tak boleh. Dia mau tahu mari mana baca 41 kali boleh gini. Kamu boleh daripada habis sikit-sikit kamu terima ijazah. Tak sedar royak ijazah kau apa dia apa. Faham? Dia ulama besar. Ulama besar mana pun al ulama warasatul anbiya. Ulama ni ialah orang yang tolong holos saka Nabi. Warasat itu saka lah. Tugas ulama ni dia tolong holos orang yang tidak ulama seperti kita ni, dia holos barang Nabi. Sebab dia ulama, dia reti baca hadis lah. Dia reti baca Quran. Dia tafsir Quran apa semua sekali. Ni aku boleh dengan Nabi. Ni nak ajarlah ke demo ni, tolong bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak-banyak, sebab ni benda ni boleh menjadi pahala yang banyak. Apa tu? Ambil dengan Nabi. Tu kerja dia. Bukan kata duk koyas orang baca gani dah boleh jadi gini. Ambil mana? Hamba boleh dengan orang Habib ni sikit. Betul Habib pun dia bukan Habib. Faham tak situ? Jadi kita tukar. Al-ulama warasatul anbiya ni makna ulama tolong holo barang saka Nabi. Dia tak boleh nak holo saka dia. Boleh faham tak?
Ini kalau kita kata, Nabi tak buat. Ulama buat, dia kata. Ulama buat boleh kalau. Ulama warasatul anbiya. Ada dia baca lagu tu. Dia tak faham warasatu tu apa dia. Warasatu tu tolong holos saka Nabi. Sebanyak mana hak Nabi tinggal, hak tu dia holok kita. Apa kata tak? Dia reti kata batas tara tu. Kalau macam saat ni, dia kata pakat bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tu banyak-banyak. Sebanyak mana? Sebanyak-banyak boleh. Berapa? Berat ditimbangin esok. Tuhan pun sayang. Sebab apa? Ada dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda. Baru ya, sepatut ulama dia kena lagu tu. Nak ajar berlaku adik kakak dia, tolong betul-betul ambo siapa tak kenal lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kena? Kena dah. Lepas tu baca lagu mana? Baca bila-bila masa, tak apa. Gapo dia fadilat baca gua tu? Nabi sebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Baru tu lagu tu nak royak. Cara orang royak kat orang kapur tak? Dalam ayat dalam hadis Bukhari dan Muslim dia sebut dia sebut kalimatan sakilatan fil mizan kalimatan khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Tu hadis Nabi sebut, Nabi kecek lagu tu. Nabi kata dua kalimah tapi khafifatan 'alal lisan. Rengeh aja kalau nak sebut lidah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak mudah ni. Dengar kuliah pendek dia dah. Tapi walaupun rengeh di lidah, Nabi kata sakilatan fil mizan, berat kalau timbang esok-esok. Habibatan ilar rahman, dia Tuhan pun sangat suka kalimah ni. Gapo dia weh, hak Nabi sebut tiga perkara tadi. Rengeh sebut lidah, berat dalam timbangnya, Tuhan pun suka. Nabi kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa amah lagu ni. Jadi orang yang beroyak lagu ni, inilah dia ulama warasatul anbiya. Ulama ia tulis siapa baris saka Nabi. Bukan kata khayal, bacalah gua ni dah. Selawat ambo boleh ni, selawat tak ada dia. Tak ada dalam hadis ni. Ambo Nawawi ni pasal ambo boleh dengar Habib ni. Jadi sedap perasa demo siapa? Supo Nabi nak tu. Kalau dia kena royak lagu tadi. Selawat ni kau, selawat ni ada Nabi ajar gini dalam hadis sikit. Baru ya Allah. Baru orang panggil ulama warasatul anbiya. Bukan ulama ia konal koksi. Ada kepentingan diri nak sebagai turut dia, sebagai kagum ke dia. Pamula orang khabak ke dia, holo pitih ke dia, nak go tu je belakangnya. Tak. Nak sujulan, suhakak sangat ni orang liku dia. Benda main dunia je belakangnya. Al ulama ud dunia. Betul tak? Lagu tu. Jadi hang baca saat ni tu satu contoh. Kena sana ni, balik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali sehari baca? Jaga-jaga. Gen. Kita boleh set. Aku nak baca 100 kali. Pasal nak baca 100 kali. Nabi tak royak 100. Tapi banyak benda-bendanya yang Nabi sebut tu goni 100 kali. Banyak dalam hadis dia kata cuba baca goni 100 kali. Hak tadi dia tak sebut 100. Tapi tidak salah. Kita set. Aku nak baca hak ni sebuti. Tidaklah nanti baca tu congok pegang wasbah supaya Nabi. Kita boleh jalan yang dia baca. Beli hak muka pecek tu. Kalau wasbah dia jadi terlucu lah. Wasbah penapuk. Orang tengok penapuk warna nak nunjuk lah. Kita tak siap bawa wasbah tu. Bawa gani hak mula match hak elektronik kecil pun ada. Duk suara-suara. Kita ikhlas sungguh. Jangan tunjuk kat orang. Duduk dalam poket. Kita pepecek. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak ada orang kelih. Oh baru 20 ni. Subhanallah. Nah, siapa 100 berhenti. Tu satu contoh. Jadi kita boleh himpun dalam sehari kita tu gapo kita nak baca. Hak Nabi suruh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tu dia sebut dia suruh baca tu pagi baca petang baca. Dua perkara dah. Kalau kita himpun jadi tu lebah kita apa? Duduk dengan berzikir sama. Kau mana? Esok pergi beli kau tu. Balik. Hak mecek. 3 riyal setengah. Berapa dia? Berapa dia? Benda mecek tu kalau beli balik kalau pak itu dia jual RM5. Kat yang parawah tu 3,5. Ketek. Berapa dia? Shopee ni bersih tau. Shopee pada jual. Biasa sungguh kita pasal apa?
Aku nak ngati. Tak secara hak dia mau belajar tarekat ngati 50,000, 10,000. Dia tak ambil dengan Nabi belaka. Aku nak buat sendiri. Aku nak turut hak Nabi. Hak ni Nabi suruh baca, hak ni Nabi suruh baca. Dah. Barulah sedap bila kita mati siap-siap kita holo jumpa dengan Nabi. Muat gapo weh? Aku berzikir Rasulullah. Mu ambil mana? Mu belajar Rasulullah. Dah. Ni kak aku berzikir Rasulullah. Mu ambil mana? Ambil dengan Habib ni mari dia amai gapo. Apa mu turut dia? Ada serban dia besar, sebeh takut lagi cicing 4-5 orang duk jari. Pas gapo lagi? Celok mata lagi. Tak padan serban atas kepala sebab atas bau pula. Sebeh bukan duk tangan duk tekok. Lagu tu. Pahamu percaya ke dia? Aku ajar ke moga lagu tu. Tak apa pun tu. Tak lelah kita. Biar cerdik kita. Baik. Tu nak ayat gapo nak ayat sana buat dosa besar masuk neraka. Betul tak? Antara benda dosa besar ialah yang Nabi sebutnya bid'ah. Bid'ah ni reka buat amalan sendiri. Tu je. Hak dia mau pakak marah belaka. Nabi kata reka buat amalan sendiri jadi bid'ah. Bid'ah baru ni ambo sebut dah. Bid'ah setara mana bahayanya? Sufyan As-Sauri sebut al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah ni iblis lebih suka daripada orang buat maksiat. Ni ambo nak sebut sekali lagi baru ni ayat dah. Kalau orang tu buat maksiat, iblis tak berapa gembira. Sebab lambat laun dia kata wal al-maksiyah yutabu minha. Orang buat maksiat ni dia akan tobat. Tapi al-bid'ah la yutabi minha. Orang buat bid'ah dia tak akan pak mati dia tak tobat. Sebab dia kata benda molek. Aku duk mengati atas kubur benar. Tak akan masuk neraka. Okey mengati. Dia kawan aku tu. Betul tak? Jadi di antara benda dosa besar disebut tadi ialah bid'ah. Tapi orang tak takut. Tu lebah tak takut kita royak. Kalau royak minum arak judi, tak boleh tu dosa besar. Mu nak baca hadis palsu, mu nak ajar benda-benda bid'ah hak Nabi tak ajar. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu kan iblis masuk dah tu. Iblis tepuk tangan kalau kata perangkat dengan amalan bid'ah. Suka hati dia, bersorok dia. Pasal pak mampu dia orang ni tidak akan bertobat. Dia duduk lagu tu. Baik. Jadi ayat puak kita ni. Gapo dia amalan ni? Tolong tanya sepatah. Ambil mana? Jangan sekat tok lebah, jangan sepak orang ni. Jangan sekat kita. Nak tahu hadis mana? Sebab hadis ni lah perkataan Nabi. Betul tak? Ni mari aja. Kalau Rasulullah tengok kanan tok guru amat tengok kiri, nescaya amal ketuk guru. Dia ajarlah. Sudah hotel dia ajar. Sebab besar tu ajar. Sedap dia. Kalau Rasulullah tengok kanan tok guru amat tengok kiri, amat tok guru. Lagu tu. Betul tak? Betul kan? Betul salah lah. Siapa dia ajar? Itu dia. Baik dia kata bila dah masuk neraka, buat dosa besar. Kita pun tak buat lah dosa besar. Tu tak? Hak mana buat dah taubat. Sebab Tuhan boleh dilik, Tuhan boleh sapu dosa besar kita. Mereka ini akan keluar daripada neraka dengan sebab syafaat. Sini pun kita tak say. Nak masuk neraka dulu baru masuk syurga tak say walaupun seminit. Kita nak mati masuk syurga lalu. Ni kita duduk pisuh lah ni. Jaga tu amalan kita. Biar tepat serupa dengan Nabi. Kerana Nabi lah saja-saja orang yang boleh tunjuk jalan ke syurga. Orang lain tu niru Nabi saja. Kalau orang lain royak tak serupa dengan Nabi, mengarut. Sebab Tuhan tak pernah royak ke orang lain. Dia royak Nabi seorang. Maka Nabi lah satu-satunya manusia yang tahu jalan menuju ke syurga. Duduk situ dulu. Parking situ dulu dah. Tetapi kita terhenti daripada menghukumkan bagi seorang yang tertentu. Maka tiada kita saksikan baginya dengan masuk syurga dan tiada dengan masuk api neraka, melainkan mereka yang datang nas pada mereka itu, kerana hakikat itu tersembunyi atas kita dan tiada kita ketahui adakah ia mati di dalam iman atau dalam kufur. Nak faham kot dalam bahasa kita, tetapi kita tidak sekali-kali menghukum seseorang secara tentu. Kerana kita tidak mengetahui sama ada seorang itu masuk syurga atau masuk neraka. Kita hanya kelih secara zahir. Nampak tuk lebah, ada kata masuk syurga dah dia ni. Kita kena kata gitu je.
Dia ni jahat tak tepuh hai semayang dia ni. Habis maksiat dia kotik buat. Jahat sungguh, bunuh orang berapa kita kata tak. Ada kata masuk neraka lah. Kita kena kata setakat tu je. Kecuali dia kata, tidak kita ketahui sama ada seseorang itu mati dari iman ataupun kufur. Tak ada habis ni. Adakah mati dari iman ataupun kufur dia kata. Kecuali datang nas, tak ada terjemuh sini ni. Tak ada. Kecuali yang datang nas. Datang nas ni mana? Quran sebut, Nabi sebut. Orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Baru kita boleh kata. Siapa dia? Contohnya. Sahabat-sahabat yang Nabi jami masuk syurga. Sebab tu kita boleh kata, tentu Sayyidina Abu Bakar masuk syurga. Tentu Sayyidina Umar masuk syurga. Tentu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk syurga. Tentu Sa'id bin Zaid masuk syurga. Tak? Pasal apa? Dari 10 orang yang Nabi kata tu, ada senara dia. Nabi kata, aku nak royak 10 orang ni, nak beri berita gembira, telah pun dijamin masuk syurga. Tu tak ada lah sorok lah pun dia dah. Tak ada benda dia paling suka sekali bila Nabi garanti masuk syurga. Baik. Maka kita, sini kalau boleh kita ketik cara tentu. Abu Bakar tentu masuk syurga. Jadi, oleh kerana Abu Bakar tentu masuk syurga, segala amalan yang dia buat, kita boleh ambil contoh. Nampak tak? Umar masuk syurga, maka amalan dia kita boleh ambil contoh. Maka kita selain daripada kita ngaji hadis-hadis Nabi, kita baca juga sirah, sejarah-sejarah Umar dengan Abu Bakar. Setara mana dia ni yang Nabi jami masuk syurga, amalan-amalan dia setara mana. Maka kita ngaji. Bila kita kelih-kelih semua ni, tak ada supaya orang duk royak keramat-keramat supaya ni. Cara mengatik siapa 45,000. Abu Bakar tak buat, Umar tak buat. Tapi dia tu dia jadi Nabi jami masuk syurga. Kih lah. Kih gapo? Dia buat tu sikit tapi kena dengan hak Nabi nak. Betul tak? Orang lain tak seroyak lah. Jauh setara mana tak jami masuk syurga. Oleh kerana tu kita boleh ambil contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nampak tak? Nak tengok amalan demo ni. Faham? 10 orang. Hak sekaligus, lepas tu ada lain, hak dalam hadis lain disebut orang lain lagi. Jadi, demo ni lah kita boleh ambil sebagai contoh amalan-amalan dia. Okay. Apabila orang sebut, hebat ulama tu, hebat wali ni, wali tu wali setara mana pun, siapa hebat boleh berjalan atas hari, boleh terbang, boleh pergi Makkah kali hari. Boleh jumpa dengan Nabi. Siapa 2-3-4 kali sehari jumpa dengan Nabi. Nabi mati tu mari cari dia. Ada sebut baru ni dia kata dia pergi di kubur Nabi. Dia kata orang nampak dia kata Nabi tubik daripada kubur cium lutut dia. Allah. Jadi bisa dia pula dengan Nabi. Nabi cium lutut dia. Kalau dia cium lutut Nabi mana sama? Tak. Tu sebut dalam tu. Nabi bangun cium lutut dia. Gak kita pun tanya balik. Abu Bakar dengan Umar, Utsman, Nabi tak aji buat. Bila Nabi mati kan Nabi tak aji mari je jumpa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tu dia payahnya dia masuk meretuh tu kak. Baluh sana, perang sana. Tika itulah dia pula Rasulullah tolong aku duduk baluh ni. Aku nak buat gua no. Nabi tak mari sekali habuk, Nabi lok. Segala ajaran yang aku ajar kamu tu pakai tu lah. Aku tak lari dah. Aku cari dalam mana-mana kisah Sayyidina Umar tu duduk semata Nabi mari jumpa dia. Dah. Sekat mimpi lah belakangnya. Tiba-tiba ada orang hebat lah ni jumpa dengan Nabi hari-hari. Nabi tubik ku dalam kubur cium lutut dia ni pula. Ya Allah. Tapi hok je beroyak tu memang dia ada kepentingan lagi. Hok kita berasa hok je tolong percaya hanguk tu lah. Oh lembak pun jadi nggo juga. Nya percaya lah royak menggo lagu ni mu. Kita tengah Sayyidina Umar, tengah Abu Bakar dah. Ni kita kena royak ni pasal gini kau nak tubik semula ada bagai-bagai khurafat ni. Dia ni nak besar semula. Tu tujuan yang kena royak semula. Okey. Tak dia baru pergi bincang dengan bekas Menteri Besar Lepas Hasar tak ni. Masa apa wali telefon ke rumah. Benda ni dia kecik masalah khurafat. Dia cerita. Ada seorang dia kata ustaz. Lo ni boleh kecek lah muka dia jadi Menteri Besar boleh buah panjang dengan dia. Bah mayasa dengan dia. Dia cerita dia kata
Seorang budak tu mari minta dengan dia 15,000, minta bantuan nak buka pondok. Dia kata satu ketika dulu. Ambo tengok dengan jauh, mari ngaji di Yamin, dia kata. Nampak dia mana-mana. Ambo bilah penutup ke 15,000. Dia kata 15. Orang kata mujur 15 tak 50. Lepas tu dia kata pergi buka. Dia kata buka pondok tu dia tamu tengok pelik, dia kata. Antara pelik tak ni lah. Bila Rasulullah tekan ni kita nak tengking. Lagu ni dia tak tahu, dia kata dia wibul. Orang kata mujur 15 ke, dia ingat 50,000 kata. Dok dia kata. Mujur 15,000. Nyesal dia kata. Tak? Ustaz tu lah klik Yamin. Nak buka pondok di Macang dia tamu 15,000 dia kata. Pak buka tu ngarut macam-macam dia kata. Jopo selok tabi, jopo dengan nabi kata. Belandik dia kata. Berarti dia royak dia kata kita kena, dia kata kita pakak beroyak dia kata. Benda khurafat nak pergi duduk balik dia kata. Orang mengajar ni banyak dia nak royak benda-benda mengarut. Faham tak? Okay. So, yang keduanya pula, kita boleh kata menentu orang ni masuk neraka. Saat ni masuk syurga tak? Siapa dia? Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sebab mari nas. Gapo nas dia? Hadis. Bila sebut nas ni, Quran hadis kan? Siapa dia lagi? Hak masuk neraka? Siapa dia? Dalam Quran, siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Tak? Celakalah dua tangan. Tapi tu masuk neraka. Lain pada hak sebut dalam hadis, lain pada sebut dalam Quran, tak boleh kita nak nentu orang dia masuk syurga, masuk neraka. Kita tidak tahu kesudahan dia. Takut tekak nak mati, Tuhan apa kau apa tu tahu, tak tahu kiraan dia dah. Tu nak ayat batas cara kita dalam segi akidah kita orang beriman. Lagi. Tetapi kita harap bagi yang berbuat kebajikan akan syurga. Pasal Tuhan sebut gitu. Wabashshiril ladina amanu wa aminus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surah Al-Baqarah. Wabashshiril ladina amanu wa amilus solihat. Berilah berita gembira kepada orang beriman dan buat amalan soleh. Anna lahum, bahawa bagi mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar, dapat syurga yang mengalir anak sungai di bawahnya. Nampak tak? Jadi kita pun tegah hati-hati. Pasal apa? Tuhan janji orang yang beriman, buat amal soleh, boleh syurga. Lepas tu boleh ke tak? Tu suruh Tuhan. Itu nak ayat adat Tuhan kata. Sipi hak Tuhan beri. Faham tak? Okey. Sebab tu bagi yang berbuat kebajikan, kita harap masuk syurga. Sebab Tuhan janji benar. Nabi janji, Tuhan janji. Dan kita takut atas mereka yang berbuat kejahatan akan api neraka. Memang disebut. Disebut juga dengan ancaman yang apa apabila kita buat benda-benda yang berdosa atau benda-benda yang kabaid ataupun dosa besar. Tetapi kita berharap bagi sesiapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat syurga, serta kita amat bimbang ke atas sesiapa yang berbuat kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu habis, patutnya habis kan? Ada lagi deh. Bila wallahu a'lam tu maknanya habislah dia syarah matan ataupun ungkapan asal pengarang dalam bahasa Arab. Ni dia nak terjemuh ni pula, nak terjemuh dan dia nak syarah ni pula. Gapo dia kata tu Arab? At-Tahawi, Imam Tahawi ni. Imam Tahawi ni ialah salah satu daripada buk akidah melalui jalan salaf. Ia orang duk kata kalau nak ngaji online pada sifat 20, nak ngaji duk mana kitab? Dah dia mau tak cari. Dia mau duk cari hak ni. Ini At-Tahawi tu. Dia tak ingat ada tahun berapa sekali dengan Abu Hasan Sy'ari ni. Dia ni. Ulama dia menulis kitab dia ni. Sebab dia panggil Akidah At-Tahawiyah. Ni hak dia ni. Jadi Syekh Abdul Qadir Mandiri dia ambil hak ni, dia terjemah dan dia syarah. Dia ulah. Hak panjang biala ni dia ulah dah tu. Hak dia tulis ni je ni. Hak terjemah ni. Dia kata gua ni. At-Tahawi kata. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yazharu minhum syai'un min zalik wa nazaru sarairahum ila Allah. Wa nazaru, betul lah kita tinggal. Wa nazaru sarairahum ila Allah. Dan tiada mengsaksikan kita atas mereka itu dengan kufur dan tiada dengan menyekutukan Tuhan dan tiada dengan menyembunyikan kufur
selama tiada zahir daripada mereka itu sesuatu daripada yang demikian, dan kita tinggalkan segala yang tersembunyi mereka itu kepada Allah Ta'ala. Kita juga tidak dapat pastikan hakikat seseorang yang kufur yang secara terang atau menyembunyikan kekufurannya, selama mana dia tidak menzahirkan kekufuran mereka itu, dan hakikat sebenar kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kita tak boleh hukum ni apabila dia tu sama ada dia kufur kah, syirik kah, ataupun dia tu munafik kah, selagi dia tidak menzahirkan. Kalau zahir pun kita tak boleh kata lagi, tapi untuk kita buat sempadan batas tara dan hukumnya. Contoh gini. Orang ni dia buat benda murtad. Dia pergi sembuh tokong ataupun dia kecek menyebabkan dia jadi murtad. Dia kata Islam ni memang bukan agama yang betul. Kristian lebih betul dia kata. Maka kita boleh hukum dia sudah murtad, dan pihak berkuasa kena paksa dia ngucap balik. Kena paksa ni. Ni hukum murtad, hukum hudud ni. Kalau dia tak say, beri tempoh dalam masa beberapa hari. Kalau dia tak say mengucap juga, boleh dijatuhkan hukum bunuh. Man baddalu dinahu faqtuluh. Siapa dia? Nabi kata siapa dia tukar agama, artinya murtad, hukum dia bunuh. Faham tak? Lepas tu, salah kodok kerajaan pergi bunuh dia sebab kita kata tadi, dia murtad sungguh kodok tu di sisi Tuhan. Tidak, kita tidak jawab gitu, tak tanya gitu kan, tak? Faham kan dia nak tanya ni? Dia kata tadi kita tak boleh hukum orang ni murtad tak murtad sebab tu seruh ke Tuhan. Tu ramai aku kecek lagu tu. Apa yang pihak berkuasa boleh higak dia paksa dia jadi murtad, kalau tak sim ngucap semula boleh bunuh. Jawab dianya, tugas kita hakamna bizawahir. Kita hanya hukum hak zahir. Itu tugas kita. Wallahu yatawallas sarair, dan kita serah benda-benda yang sembunyi hakikat sebenar serah ke Tuhan. Nampak tak? Tapi pemerintah kewajipan dia. Kalau dia tak buat, dosa pemerintah. Kalau ni beramai orang kecil kupu, tapi kerajaan tak boleh buat. Pasal apa? Sebabnya bukan kerajaan yang boleh melaksanakan Islam. Itu je. Kalau kerajaan ni masuk Sayyidina Umar mula, dia kutik egak habis dah. Propositi kasihnya egak ke dia dah. Betul tak? Tapi tak boleh buat lah ni. Mungkin Islam tak ada taring. Islam duduk di masjid. Bukan Islam duduk di mahkamah. Ada macam rakyat baru ni, ada kuasa mahkamah sikit-sikit pun kutik nak ragu lah ni. Duduk lok. Hak tenor tu pula. Lagu mana lah nak melaksana benda macam murtad tadi. Tak sampai situ lagi. Sedangkan benda murtad ni jelas qat'i, man baddala dinahu faqtul. Siapa dia tukar agama murtad, maka jawab dia kena bunuh. Baik, persoalannya, dah kata tadi murtad-murtad ni kerjaan dia dengan Tuhan, apa pergi bunuh juga? Jawab pihak ayat dah tadi, kita hukum hak zahir. Kalau katalah dia tidak murtad pun tidak salah. Tidak bersalah kerajaan pergi bunuh dia, sedangkan dia tidak murtad. Betul tak? Sebab kita nak tahuan oleh perut orang. Bila tak tahuan oleh hukum dia, kita hukum dengan zahir. Betul tak? Pergi sikit lagi. Mahu nak syarah. Nak syarah tadi maksud dia. Kerana bahawasanya kita disuruh dengan menghukum dengan yang nyata. Hakamna bizawahir. Dan dilarang akan kita daripada jahat sangka. Dan mengikut barang yang tiada diketahui. Kerana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kafiran minaz zanni. Inna ba'daz zanni ismun. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak dari sangkaan. Sangkalah, kerana bahawa setengah daripada sangka itu dosa. Dia kata, hal demikian adalah kerana kita disuruh menghukumkan apa yang zahir dan dilarang membuat sangkaan yang jahat. Tengok kepada dia tu hakikat lagu mana. Kalau dia berimeh, dia kupu-kupu. Tu mudah kita nak kelah. Kalau mengaci, hak berimeh tak boleh kata berimeh. Hak kupu tak boleh kata berimeh. Payah nak buat kerjanya kan. Kita orang nak nikah dengan anak kita. Bisa tak? Nampak berjuru. Tak boleh tu nampak berjuru. Mana tahu hakikat tak munafik tak tahu dia ni. Oh sudah kerja. Tak boleh buat kerja habis lagu tu. Kau mana? Betul tak? Kita hanya hukum zahir. Tengok dia baca Quran betul.
Baca Quran betul, dia pula nampak jauh. Kita pun holo dia jadi tik imej semaya. Dah. Kalau duk main lagu tu kata, mana tahu takut dia murtad, tahu takut dia munafik, tadi buat lolok. Kan tak? Kalau main buah kalu. Betul tak? Takut dia buat lolok pakai serban, pakai gapo. Tu baca sedap tu. Baca sedap ni boleh mengaji. Hakikat dalam perut dia takut dia tak sisih kot Islam. Takut dia munafik tahu dah. Oh kalau duduk situ habis benar tak boleh buat kerja. Sebab tu hakikat cara dia nya ialah hukum apa yang zahir. Gitu dia. Mengikut apa yang tidak diketahui kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala maksud tadi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan sangkaan kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah berdosa. Berdosa. Seko jahat. Dasar lagi dia kata firman dan firmannya, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Artinya, dan jangan mengikut engkau akan barang yang tiada bagi engkau pengetahuan dengan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksud dia, jangan kamu mengikut perkara yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Ini umumnya ayat ni kan. Kita nak buat bagi dunia, bagi akhirat, lebih-lebih lagi bagi akhirat, jangan buat dengan meraba. Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, buat benda dunia, dia punuh dunia je. Tapi benda agama, kalau kita buat dengan meraba, dia punuh agama. Punuh agama, punuh kita. Punuh kita, jawab dia jumpa neraka. Tak? Sebab tu dia suruh ngaji. Ngaji biar puas hati dah. Ada kita jumpa orang kampung kata, bapa gak tu pergi balas masjid kita dengar-dengar. Gi buat gapo dia, kita reti belaka dia kata. Ada retino seorang kampung. Ada retino mai royak lah. Ajak bapa, mai kita pergi masjid balas sah. Kita semaya tak tinggal dia kata. Kita tahu belakang dia buat semaya, buat puasa. Lagi buat gapo dia kata. Nampak tak? Dia duk gambar hukum setakat tu. Padahal setiap gerak-geri kita ni kena ada hukum, kena ngaji. Kalau tak ngaji, kita buat kerja dengan meraba. Bila meraba, tetap ada dosa. Kalau benda akidah, jadi kupu. Betul tak? Jadi syirik, kita tak tahu batas taruh syirik lagu mana. Amalan kita betul tak betul. Siapa dia lah ajar ke dia, kita reti belaka. Betul tak? Ramai orang lagu ni. Ambo mula-mula mengajar di sekolah tani. Dia mengikut jemaah tabligh budak ni. Duduklah tupeng rumah dia seminggu sebelum nak klik tokar. Duduk rumah dia. Dia royak sedap dia royak. Dia moga dia kuat kan, dia duduk buat amal dia di jemaah tu. Dia kata aku dia budak Johor kata ingat. Dia kata aku ni kata ada 2-3 perkara je aku tak erti dia kata. Dia kata bab faraid, gapo sebut bahasa Arab dengan faraid dia kata aku tak erti. Dia kata lagu tu. Maknanya hak lain dia reti belaka. Dia kata aku tak reti faraid, tahu tak? Faraid bagi saka lah, dia bahasa Payah. Aku tak reti tu dia kata. Faraid dengan bahasa Arab aku tak reti dia kata. Oh kita pun jawab, tidak ada 2 perkara tu lah mu tak retinya, banyak lagi hang tak reti. Dia pun suka Tak tahu dia seru aku dok kata. Banyak lah kalau aku bilang ke banyak lagi mu tak reti. Mu berasa je mu reti je. Bukan faraid dengan bahasa Arab lah mu tak reti lagi. Banyak benda kalau aku sebut. Dia suka lah ayat ni. Dia boleh mikir lah tu menasia. Lepas tu dia tak sengaja ngaji. Hak tu Walid kata kena ngaji tu dia. Yang kita berasa pandai. Sebab apa? Ekor ayat ni dia ada ni. Wala takfu ma laisa laka bi ilmi. Jangan mu buat kerja, jangan mu buat gapo-gapo melainkan mu kena reti benda tu dulu. Pasal apa? Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kerana pendengaranmu, hak mana mu dengar, wal basara, hak mana mu tengok, wal fuad, dan hati perutmu hak mu duk rasa, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap benda, semua benda itu akan ditanya satu persatu. Betul ke hak mu dengar lagu tu, mu berasa betul lagu tu? Ada soal jawab. Tuhan akan tanya. Bunyi hak ni sebuti ke? Inilah kita kata kita kena ngaji sebab ni telinga hak dia wui ni mu guna sebanyak mana untuk mu dengar benda-benda yang betul ilmu. Mata hak mu ada ni sebanyak mana mu baca benda-benda hak aku suruh baca supaya mu ni jadi reti. Dan fikiran mu, hati perut mu sebanyak mana mu guna. Kau guna mu lain. Telinga nak kena hiburan. Mata nak tengok benda-benda hak suka je. Mulut mikir cakap nak makan minum.
Mu tidak mikir lagu mana cara nak jadi manusia. Ya aku mari atas mungkin aku dia ni bukan kerja lain so jadi hamba aku. Di situ. Oh, tanya hok ni kalau kita mikir ni berat kita kena. Kalau tanya gua no tentu tanya. Lepas tu, iyalah kita duk ngaji ni. Kita duk ngaji di surga ni pasal Tuhan nak tanya ni. Belaka saluran hok di wik kita. Terangnya mata ni muat gapo. Siapa kena pakai spek? Masa mu cerah molek belum pakai spek muat gapo. Takut muat galau lah klien mata mu. Takut telinga muat galau lah klien. Apa tak? Alah. Tapi kalau dia kita tak maju dengar kan, kita tak serah. Masjid tak pergi balasoh, tak pergi orang mengajar, tak pergi duduk di rumah dah. Duduk bahasa sedap sebabmu. Betul tak? Lama-lama dia jadi kau tak apa. Kalau hamba ajak dah cerita semalam. Hamba sedih sungguh dah sayang Allah lah. Masa duduk di UPN Tawak dia senior setahun. Kaki surah budak lemah. Timur waktu mari sembahyang surah. Kau di kediaman ke-6 ingat dulu. Surah semua. Datang tahun 84 sama-sama duduk dia jadi pegawai bank. Kita mengajar duduk rumah dia seminggu. Tupeng rumah dia. Tengok tok sembahyang. Allah, budak ni. Duk sayang dengan pok-pok bank. Kelik kerja makan minum saut seluar main badminton. Sembahyang duk gapo duk tengok tak duk apa bila start tok sembahyang. Apa? Macam tak adil lah. Mula-mula dia duduk pergi mari masjid, lepas tu dia cuba renggai. Nyajak saing tak segilah masjid kita pergi sini. Mula-mula dia pergi. Dia saing, kau saing. Lepas tu kak, bila dah lorak tinggal semayang dah. Esok tinggal 2 waktu. Lama-lama tinggal. Bila tinggal seminggu, berasa bersalah lagi. Lepas tu tinggal. Dan lama, tebal duduk tinggal juga lama-lama kan. Dia mari satu penyakit, kita buat benda dosa tak serah, kita tinggal kewajipan Tuhan pun tak serah. Tu sudah. Bala dia boleh. Kayak kita lah kalau kita kata kalau kita salah tinggal semayang, kalau kita kata lewat subuh ke apa dah. Kita mari berasa bersalah, baca tak cuci, berasa tak? Maknanya kita, hati kita tu cuci lagi Tuhan jaga. Tapi kalau tak serah, tak semayang pun tak serah apa, buat maksiat pun tak serah apa, hanya. Itulah nak ayat sebala-bala manusia. Kalau dia tipu penyakit lagu tu. Situ deh. Nampak kena berhenti setakat tu dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti setakat tu. Wallahu a'lam.